Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nur Syafiqah binti Syed Hisham dan rakan pembentang saya Aimee Nabila binti Rosli. Saya selaku pembentang pertama membentangkan kertas kerja Cakna Kesihatan. Program Cakna Kesihatan ini diadakan pada 22 Mei 2020 iaitu pada hari Sabtu. Program ini akan dirasmikan oleh YB Nur Azam bin Karab selaku Adun Kuala Perlis. Antara pengisian menarik program Cakna Kesihatan ialah pameran kesihatan, derma darah, ceramah kesihatan dan pemeriksaan kesihatan. Maklumat program Cakna Kesihatan tarikh pada 22 Mei 2020 iaitu hari Sabtu, masa 8 pagi hingga 1 petang, bertempat di Auditorium College Universiti Islam Perlis, bilangan peserta seramai 50 orang, bertemakan Sayangi Diri. Program Khidmat Masyarakat Cakna Kesihatan merupakan satu platform bagi menyebarkan informasi kesihatan terkini kepada komuniti. Program ini juga merupakan anjuran dengan pihak College Universiti Islam Perlis dan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Ahli Jawatan Kuasa Pelaksanaan Program Penaung Dr. Jihan binti Ahmad, Pengarah Puspet, Encik Mazlan bin Muhammad Ibrahim, Penasihat Encik Hasrul bin Hashim, Pengarah Program Aimee Nabila binti Rosli, Timbalan Pengarah Nur Iqmal bin Abdul Hamid, Setiausaha Sharifah Nur Syafiqah binti Syed Hisham, Penolong Setiausaha Nur Umairah binti Mansur, Bendahari Nur Anisha binti Hashim. Seterusnya, AJK Logistik Muhammad Zufar bin Abdul Nasir, Muhammad Yusuf Fahmi bin Suib, AJK Makanan Nur Syuhada binti Azizan, LC Hasya Mozos, AJK Tajaan Nurin Izzati binti Abdul Nasir, Nur Zakiratul Iman binti Muhammad Ros, AJK Publicity dan Multimedia, Muhammad Idham Irfan bin Ishaq, Nur Fadilah binti Mat Sa'ad, AJK Protokol, Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Nasharuddin, Putri Azatul Tasha binti Azman, Mustaqim bin Ramli, AJK Persiapan Pentas dan Cenderamata, Adib Handani bin Abdul Rahman, Siti Aisyah binti Zainul Arifin, AJK Kebersihan Nur Huda binti Azhar, Nur Hanis binti Zamri. Tujuan program Cakna Kesihatan: pertama, memberi pendedahan kepada mahasiswa terhadap pengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai positif di kawasan luar. Kedua, mengukuh jaringan sosial antara mahasiswa dan masyarakat. Ketiga, memberi nilai tambah dalam diri mahasiswa seperti mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi dan memupuk semangat kerjasama yang baik. Keempat, memberi pengalaman sebenar kepada mahasiswa tentang hidup komuniti. Objektif bagi program Cakna Kesihatan meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegah kepada pelajar dan masyarakat terhadap kesihatan. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan menerapkan kepada para pelajar dan komuniti setempat. Ketiga, menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan masyarakat walaupun di mana mereka berada. Keempat, membimbing para pelajar ke arah ciptakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok. Program Cakna Kesihatan ini mempunyai visi dan misi. Bagi visi, menjadi penghubung antara masyarakat dan SKUIP. Visi pula membantu masyarakat Cakna akan kesihatan serta mengeratkan hubungan penduduk dan mahasiswa KUIP. Sasaran program Khidmat Masyarakat Cakna Kesihatan ialah masyarakat setempat. Bagi tentatif program Cakna Kesihatan, pada pukul 8 pagi, pendaftaran dan juga sarapan, 8.15 pagi, ucapan pengarah program iaitu Aimee Nabila binti Rosli, 8.30 pagi perasmian oleh YB Tuan Nur Azam bin Karab selaku Adun Kuala Perlis, 9 pagi ceramah kesihatan oleh Pengarah Klinik Kesihatan Kuala Perlis, 10.45 pagi diadakan aktiviti serentak pemeriksaan kesihatan, derma darah dan juga pameran kesihatan. 12.30 tengah hari
jamuan tengah hari pada pukul 1 petang, majlis bersurai. Seterusnya, bagi tajaan, program khidmat masyarakat Cakna Kesihatan telah mendapat 5 tajaan dari Ahli Parlimen Kangar, Ahli Parlimen Arau, Kilang Beras Pernas, Pasaraya Hafifah, Kilang Ais Batu PNK Kuala Perlis. Hasil daripada tajaan ini sebanyak RM1,350. Bagi perbelanjaan kami ialah makan pagi, makan tetamu kehormat, makan tengah hari, plastik sampah, cenderamata, banner dan kontingensi. Keseluruhan perbelanjaan ini adalah RM1,350. Peruntukan kami cukup untuk menampung perbelanjaan ini. Postmortem ini telah dijalankan pada 23 Mei 2020, masa 8.30 malam hingga 11 malam, bertempat di Surau College Universiti Islam Perlis, kehadiran seramai 20 orang ahli jawatankuasa program Cakna Kesihatan. Agenda 1, kata alu-aluan daripada pengarah. Pengarah meminta semua ahli jawatankuasa membuat kesimpulan tentang kebaikan atau kekurangan pada sebelum atau sewaktu program berlangsung. Agenda 2, rumusan daripada permasalahan dan cadangan didapati ahli jawatankuasa kurang persediaan awal sebelum program berlangsung. Buktinya, AJK Protokol menyatakan pengurusi majlis gugup dan tidak lancar dalam mempengurusikan majlis. Bukti kedua, AJK Logistik atau Peralatan menyatakan ahli jawatankuasa kurang mahir dalam menguruskan PA sistem auditorium. Agenda 3, pengarah dan juga timbalan pengarah mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ahli yang terlibat dalam menjayakan program Cakna Kesihatan. Pengarah dan timbalan pengarah berharap agar dapat bekerjasama lagi dengan ahli jawatankuasa yang terlibat dalam program Cakna Kesihatan. Ini merupakan salah satu contoh promosi kesihatan yang digunakan oleh program Cakna Kesihatan untuk menarik minat para penduduk setempat menyertai program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimin Nabila binti Rosli. Okey, pada pembentahan kali ini saya akan membentangkan 6 perkara, iaitu yang pertama, pengurusan risiko, yang kedua, pamphlet, yang ketiga, surat jemputan, yang keempat, surat tajaan, yang kelima, surat pinjaman Audi dan yang terakhir, surat pinjaman alatan ICT. Jawatankuasa yang pertama adalah jawatankuasa logistik. Aktiviti jawatankuasa ini ada dua, iaitu yang pertama, menyediakan tempat iaitu auditorium KUIPS untuk melaksanakan program ini. Risiko kepada aktiviti ini adalah pihak pengurusan KUIPS tidak membenarkan penggunaan auditorium, kemungkinan disebabkan oleh terdapatnya aktiviti penyelenggaraan segera yang perlu dilakukan. Okey, risiko yang kedua adalah terdapat pertindihan penggunaan auditorium semasa hari program berlangsung. Hal ini mungkin disebabkan oleh pihak KUIPS terlepas pandang akan program ini. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini adalah ahli jawatankuasa logistik perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak pengurusan KUIPS untuk menggunakan surau KUIPS sebagai alternatif lain bagi menangani risiko ini. Aktiviti yang kedua adalah menyediakan dan memastikan alatan ICT berfungsi dengan baik. Antara alatan ICT yang terlibat adalah 2 unit mikrofon, 1 unit LCD dan 1 unit alat pembesar suara. Risiko kepada aktiviti ini adalah pihak unit ICT kemungkinan tidak meluluskan permohonan alatan tersebut. Risiko yang kedua adalah alatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, dan risiko yang ketiga adalah kemungkinan kehilangan alatan ICT tersebut. Pengurusan risiko pada aktiviti ini adalah yang pertama, sekiranya pihak unit ICT tidak membenarkan atau meluluskan permohonan alatan tersebut, apa yang boleh dilakukan oleh jawatankuasa ini adalah menyewa alatan ICT daripada syarikat PA System. Dan sekiranya alatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau kehilangan alatan ICT tersebut, apa yang perlu dilakukan adalah memaklumkan kepada pengarah program dan pihak unit ICT. Jawatankuasa yang kedua adalah jawatankuasa makanan. Dalam jawatankuasa makanan ada 3 aktiviti, iaitu yang pertama, membuat tempahan kepada pihak
kafeteria KUIPS. Risiko kepada aktiviti ini adalah pihak kafeteria tidak dapat menyediakan makanan atau bekerjasama. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah Jawatankuasa Makanan perlu mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat catering atau restoran berdekatan dengan tempat program berlangsung. Ini bagi memudahkan syarikat catering dan restoran untuk menghantar makanan di kawasan auditorium tersebut. Aktiviti yang kedua adalah memastikan makanan berada dalam keadaan yang baik. Risiko kepada aktiviti ini ialah makanan tidak selamat untuk dimakan atau dengan kata lain basi. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah Jawatankuasa Makanan perlu memeriksa kondisi makanan sebelum mereka mengambilnya daripada pihak kafeteria KUIPS dan setelah mereka menghantar makanan tersebut di kawasan auditorium. Okey, aktiviti yang ketiga ialah memastikan makanan adalah mencukupi. Risiko kepada aktiviti ini ialah kuantiti makanan dikuatiri tidak mencukupi. Oleh hal yang demikian, untuk menguruskan risiko ini, Jawatankuasa Makanan telah menempah makanan melebihi anggaran jumlah peserta dan sekiranya masih tidak mencukupi, Jawatankuasa ini perlu berbincang dengan bendahari untuk menggunakan wang kontingensi untuk membeli roti dan air kotak bagi menampung kekurangan kuantiti makanan disebabkan oleh pertambahan peserta atau peserta melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Okey, jawatankuasa yang ketiga ialah jawatankuasa tajaan. Dalam jawatankuasa tajaan ni terdapat dua aktiviti. Yang pertama, mendapatkan tajaan. Tajaan ni terdiri daripada Adun Parlimen Kangar, Adun Parlimen Arau, Kilang Beras Bernas, Pasaraya Hafifah dan yang terakhir Kilang Ais Batu PNK Kuala Perlis. Okey, risiko kepada aktiviti ini ialah jumlah penajaan melebihi kos pelaksanaan program atau tidak dapat menampung kos program. Kurang atau lebihnya tajaan akan mempengaruhi saiz program, bilangan peserta, tempat program dan sebagainya. Risiko yang kedua ialah risiko tiada penajaan, dan risiko yang terakhir ialah AJK tajaan memerlukan tempoh yang lama untuk mendapatkan atau memproses tajaan dalam bentuk tunai. Okey, pengurusan risiko apa yang boleh dilakukan oleh AJK tajaan terhadap aktiviti ini ialah sekiranya aktiviti ini berlaku, Jawatankuasa Tajaan perlu mengutip wang atau dana daripada ahli program dan mengenakan yuran kepada para peserta program. Selain itu, kos atau bajet makanan dan sagu hati juga perlu dikurangkan. Okey, aktiviti kedua ialah memastikan dana penajaan dalam keadaan yang baik. Risiko kepada aktiviti ini ialah kehilangan dana penajaan, berlaku kecurian atau penyelewengan dana. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah ahli jawatankuasa ini boleh menyimpan dana penajaan di akaun rasmi KUIPS dan boleh membuat tuntutan di unit kewangan KUIP dengan menunjukkan resip bukti sekiranya ingin melakukan pembayaran kepada individu yang terlibat ataupun individu yang perlu dibayar. Selain itu, ahli jawatankuasa penajaan juga perlu melaporkan kepada pengarah program sekiranya kehilangan dana penajaan, kecurian dan penyelewengan dana ini berlaku. Jawatankuasa yang keempat ialah jawatankuasa publicity dan multimedia. Aktiviti dalam jawatankuasa multimedia ni ada 3, iaitu yang pertama, memastikan program diberitahu atau dihebahkan kepada masyarakat sekitar melalui media aplikasi media sosial seperti WhatsApp. Risiko pada aktiviti ini ialah yang pertama, peserta mungkin tiada kemudahan media sosial. Jadi, untuk menguruskan risiko ini, apa yang perlu dilakukan oleh jawatankuasa ini ialah ahli akan menempah beberapa buah banner dan menggantungkannya di kawasan menjadi tumpuan ramai. Okey, aktiviti yang kedua ialah merekod serta mengambil gambar sebelum dan semasa program berlangsung. Program ini akan direkod menggunakan telefon bimbit ahli jawatankuasa multimedia. Hal ini demikian kerana dipercayai merekod dan mengambil gambar menggunakan telefon bimbit adalah lebih berkualiti berbanding menggunakan kamera biasa. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan peratusan kehilangan alatan multimedia. Risiko kepada aktiviti ini ialah alatan merekod dan mengambil gambar tidak dapat berfungsi dengan baik. Risiko yang kedua ialah walaupun penggunaan telefon bimbit ahli jawatankuasa multimedia, namun masih terdapat peratusan akan kehilangan alatan multimedia.
Risiko yang ketiga ialah kehilangan data. Untuk menguruskan risiko ini, apa yang boleh dilakukan oleh jawatankuasa ini ialah yang pertama melaporkan kepada pengarah program. Yang kedua, sekiranya masih tidak berfungsi, ahli boleh meminjam alatan merekod dan mengambil gambar daripada ahli-ahli program yang lain. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan risiko kehilangan data, pengarah telah menempatkan 2 orang ahli yang akan merekod dan mengambil gambar untuk program ini. Aktiviti yang ketiga ialah menyiapkan video untuk dilampirkan bersama kertas kerja program. Risiko kepada aktiviti ini ialah dikuatiri tidak cukup masa untuk mengedit video program. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah jawatankuasa ini boleh meminta bantuan ahli-ahli program yang lain sekiranya tidak cukup masa untuk mengedit video program. Jawatankuasa yang kelima ialah jawatankuasa protokol. Dalam jawatankuasa protokol terdapat 3 aktiviti, iaitu yang pertama, perlu memastikan ahli program, pegawai kesihatan, perasmi program dan peserta menepati masa dan atur cara program. Okey, risiko kepada aktiviti ini ialah dikuatiri pihak yang terlibat tidak dapat menepati masa atau atur cara program. Jadi, untuk mengelakkan risiko ini, jawatankuasa ini perlu memastikan pihak yang terlibat datang awal atau bersedia lebih awal sebelum acara berlangsung. Selain itu, ahli jawatankuasa juga boleh membuat pengumuman atau memberitahu pihak yang terlibat 5 minit awal sebelum acara lain berlangsung. Misalnya di sini, pengarah program dijangka akan memberikan ucapan pada jam 8.15 pagi. 5 minit sebelum ucapannya perlu berakhir, jawatankuasa protokol perlu memberitahu atau memaklumkan kepada pengarah program agar atur cara lain tidak terganggu. Aktiviti yang kedua ialah menyediakan teks. Antara teks yang perlu disediakan ialah teks ucapan tetamu kehormat, teks ucapan pengarah program dan teks bacaan doa. Risiko kepada aktiviti ini ialah teks ucapan dan teks doa tidak dapat dicetak. Hal ini demikian kerana seperti yang kita tahu, jawatankuasa ini memegang tanggungjawab yang besar. Jadi dikuatiri risiko ini mungkin berlaku. Oleh hal yang demikian, untuk mengelakkan risiko ini, jawatankuasa ini akan mencetak teks dengan lebih awal agar risiko dapat dielakkan. Baik. Aktiviti yang ketiga ialah menyelia, menyusun serta memastikan kerusi bagi tetamu kehormat dan peserta adalah mencukupi dan dalam keadaan yang baik. Risiko kepada aktiviti ini ialah dikuatiri peserta melebihi anggaran yang telah dibuat. Jadi untuk menangani risiko ini, jawatankuasa telah mengambil tindakan awal dengan menyusun kerusi peserta melebihi anggaran yang telah dibuat. Jawatankuasa ke-6 ialah jawatankuasa persiapan pentas dan cenderamata. Dalam jawatankuasa ini terdapat 2 aktiviti, iaitu yang pertama menghias, menceriakan dan memastikan pentas KUIPS berada dalam keadaan yang baik. Risiko kepada aktiviti ini ialah ahli tidak dapat menyiapkan pentas untuk program cakna kesihatan ini. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah ahli jawatankuasa perlulah mendapatkan kunci auditorium lebih awal agar proses menghias, menceriakan dan sebagainya dapat dilakukan dengan lebih awal. Pengurusan risiko yang kedua ialah ahli jawatankuasa ini juga boleh mendapatkan bantuan daripada ahli-ahli yang lain untuk menghias pentas auditorium. Aktiviti yang kedua ialah menyediakan dan memastikan cenderamata kepada penceramah dan tetamu kehormat ada dan dalam keadaan yang baik. Risiko kepada aktiviti ini ialah kehilangan cenderamata atau cenderamata rosak. Pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah ahli jawatankuasa ini perlu memeriksa cenderamata sehari sekurang-kurangnya sebelum program berlangsung, dan sekiranya cenderamata tersebut rosak atau tiada, jawatankuasa ini perlu berbincang dengan bendahari untuk menggunakan wang kontingensi untuk membeli cenderamata bagi menggantikan cenderamata yang hilang atau rosak. Jawatankuasa yang terakhir ialah jawatankuasa kebersihan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memastikan auditorium bersih setelah tamat program. Risiko kepada jawatankuasa ini ialah peserta tidak membersihkan atau membuang sampah dan sisa makanan dengan betul. Jadi pengurusan risiko kepada aktiviti ini ialah ahli jawatankuasa itu sendiri perlu membersihkan kawasan tersebut sekiranya risiko tersebut terjadi. Di sini kita dapat melihat terdapat 2 surat jemputan
Pertama, kepada YB Nur Azam bin Karab selaku Adun Kuala Perlis sebagai perasmi program Cakna Kesihatan. Kedua, ke surat jemputan ini kepada Pengarah Klinik Kesihatan Kuala Perlis sebagai penceramah kesihatan program Cakna Kesihatan. Surat kajaan dalam program Cakna Kesihatan ini mengandungi 5. Pertama, Adun Parlimen Arau iaitu YB Syahidan Kasim. Kedua, Adun Parlimen Kananga iaitu YB Tuan Nur Amin bin Ahmad. Ketiga, Kilang Beras Bernas. Keempat, Pasar Raya Hafifah. Kelima, Kilang Ais Batu PNK Kuala Perlis. Hasil kutipan daripada 5 tajaran ini untuk program Cakna Kesihatan dapat menggunakan peruntukan tersebut untuk menjalankan program. Surat pinjaman auditorium. Surat pinjaman auditorium telah dikeluarkan kepada Encik Ahmad Syauqi bin Mahmud, Pegawai Takbir Jabatan Pembangunan Pelajar KUIPS. Surat ini adalah untuk memohon kebenaran menggunakan auditorium KUIPS bagi menjalankan program khidmat masyarakat Cakna Kesihatan ini. Okey, di dalam surat pinjaman auditorium ini juga telah dinyatakan nama program, tarikh, masa, tempat dan bilangan peserta untuk dijadikan rujukan kepada Jabatan Pembangunan Pelajar KUIPS sendiri. Surat pinjaman alatan ICT. Untuk menjamin kelancaran program melalui setiausaha telah mengeluarkan surat kepada unit ICT KUIPS untuk memohon alatan ICT bagi mengadakan program khidmat masyarakat Cakna Kesihatan ini. Di dalam surat ini telah dinyatakan nama program, tarikh, masa, tempat dan bilangan peserta yang akan menyertai program ini. Selain itu, di dalam surat ini telah dinyatakan jenis alatan dan kuantiti alatan yang diperlukan untuk mengadakan program ini.